Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. ربنا يسرنا ولا تعسر علينا رب تمم بالخير. أما بعد, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu semula pada pagi ini. Kita dapat tunaikan solat subuh berjamaah Sayyidil Ayyam. Hari ini hari Jumaat, hari yang mulia, dan kita berada di bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal. Maka pada hari yang mulia ini, hari Jumaat, marilah sama-sama kita perbanyakkan selawat dan salam pada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagai tanda cinta kita dan juga ingatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, berada kita di bulan Rabiul Awal, bulan yang dipanggil atau disebut-sebut dalam masyarakat kita ni dipanggil bulan Maulud. Maka banyaklah di situ di bulan ni orang suka menganjurkan, dia panggil anjuran Maulud. Tu panggil logat kita lah, ataupun bahasa yang sebenarnya dipanggil Maulid. Maulid. Kalau royak hamba nak buat maulid, hamba orang tak berapa nak masuk mana, tak berapa nak nampak buat makan kedua. Kalau royak maulud nampak lalu buat makan. Jadi itu orang panggil persepsi masyarakat kita. Apa sahaja kita sebut, maksud kita tu sampai, iaitu kita nak ajak mari orang berselawat di rumah kita, sama-sama pakat selawat di rumah. Lepas tu tuan rumah nak pergi makan sikit. Tandanya bukanlah sekadar majlis yang kita kata sebagai adat, yang telah dijadikan adat dalam masyarakat kita, tapi nak memperingati, nak memberitahu kepada masyarakat dan generasi yang baru bahawa ni bulan ini bulan yang disambut oleh masyarakat Islam, bukan di Malaysia saja, bahkan di seluruh dunia. Bila masuk bulan Rabiul Awal, bulan ini menjadi bulan yang semakin banyak dan semarak sambutan majlis-majlis selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di negara lain, contoh di negara Arab, di Mesir contohnya, maulid ni bukan sekadar di bulan Rabiul Awal, tapi tiap-tiap minggu ada maulid. Tiap-tiap minggu ada maulid. Hari Jumaat ada maulid, malam Jumaat ada maulid. Kerana di sana ada salawat dan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengatakan inilah sambutan ataupun majlis-majlis memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita 2 minggu yang lalu ialah pada ayat yang ke-57 daripada surah Al-Maidah, di mana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan pada kita, wahai orang yang beriman, jangan kamu menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kamu sebagai bahan ejekan dan mainan di kalangan orang-orang Yahudi dan daripada orang-orang Yahudi, orang-orang yang diberikan kitab pada mereka, dan juga daripada golongan orang-orang yang kafir sebagai pemimpin kamu. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan lagi pada kita selepas daripada itu dengan tekanan dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, in kuntum mu'minin, jika sekiranya kamu benar-benar seorang yang beriman. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan pula, apabila mereka diseru, wa idza nadaitum, bila kamu diserukan untuk salat dengan seruan azan, ittakhaduha huzwa wa la'iba, mereka itu ialah di kalangan Yahudi dan munafik, menjadikan seruan azan dan panggilan ataupun ajakan untuk sembahyang ini satu bahan ejekan untuk dia. Bahkan mereka mengejek, mengatakan suara azan itu seperti perkikan unta. Kemudian apabila Nabi SAW menunaikan salat dan juga orang-orang muslimin, apabila mereka rukuk, lalu orang-orang Yahudi pun mengejeknya. Kerana salat Yahudi, orang Yahudi dia baca kitab Taurat, kemudian dia berhadapan dengan tembok. Kalau dia ngadak di tembok ratapan tu, dia akan pegang kitab Taurat, kemudian dia mula baca kitab Taurat. Dia baca tu dengan belagu, bukan belagu kita bernyanyi, unsyidu dengan nasyid, bukan nasyid kita lah, dengan lagu dia dalam keadaan dia menggoyangkan badan dia, hingguk-hingguk badan ni tak? Itu cara mereka. Kemudian dia tengok orang Islam pun rokok, nak serupa dengan mereka juga, lalu mereka mengkeji, mengherdik, menghina, katanya tiru. Ni solat orang Islam ni ada tiru juga, ambil daripada Yahudi juga tiru. Seperti mana umat Islam waktu pada awal-awal sembahyang, Nabi SAW diperintahkan untuk menghadap ke arah Baitul Muqaddis. Baitul Muqaddis, menghadap kat tu. Kemudian mereka mengejek Nabi SAW kerana menghadap ke Baitul Muqaddis, kata bahawa agama Islam tak sama dengan agama kami, tetapi bapa sembah menghadap semaya, menghadap ke tempat rumah ibadat kami. Akhirnya Allah Ta'ala tukar arah kepada arah kiblat. Pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkehendak ke arah kiblat dah. Cuma menghadap ke arah Baitul Muqaddas juga tanda kepada bahawasanya itu juga kiblat umat Islam. Kiblat umat Islam yang pertama, Baitul Muqaddas. Bila Nabi SAW sebut, la tashuddur rihal illa bithalath, jangan kamu bersusah payah nak keluar negara ke sana sini kecuali muka negeri 3 tempat ni dulu, iaitu Baitillahil Haram. Kemudian Nabi kata masjidi hadza, dan masjid ni iaitu Masjid Nabawi. Kemudian Nabi SAW sebut Baitul Muqaddas, masjid di Al-Aqsa. 3 tempat ni maya situ dapat pahala yang berlipat kali ganda. Cuma kita hanya boleh perginya 2 tempat je lah ni. Orang nak pergi sana pun boleh juga. Nak pergi ke Baitul Maqdis, nak pergi maya di Masjid Aqsa boleh, tapi kena guna visa Israel. Dan sebahagian besar ulama kata, siapa dia masuk guna visa Israel, maka dia telah mengiktiraf Palestin itu sebagai negara hak milik Israel.
Dia cuma ada ulama yang pergi, antaranya Syekh Ali Jumaah. Syekh Ali Jumaah bekas mufti Mesir yang pernah mari banyak kali juga mari pak kita ni. Syekh Ali Jumaah ni mufti besar. Dia pergi juga sebab dia berpendapat dengan pendapat dia nak pergi ke Baitul Aqsa. Kalau kita ada kemampuan untuk pergi, kita pergi walaupun terpaksa guna visa dia, dan kita tak sedah guna visa dia, tak boleh nak elok, kena guna juga. Kalau tidak, tak boleh masuk. Jadi ejekan orang-orang bukan Islam, terutamanya Yahudi dan juga golongan munafik ini terhadap orang-orang yang melakukan solat, menunaikan solat, semaya. Tetapi orang munafik semaya juga, semaya, dan Allah Ta'ala sebut cara semaya pokok munafik. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik dia semaya, tapi dia semaya dalam keadaan yang malas. Malah kena pula baca panjang saat ni. Malah pagi Jumaat malah benar serah. Serah malah, serah nak mari lambat-lambat gitu. Nanti nak habis lepas sujud sawi ke baru nak mari. Ada ke? Ada. Bukan sinilah lain. Jadi dia bahasa lagu tu malah serah berat. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis, inna afqala as-salata 'ala al-munafiqin salatul fajri wa salatul isya. Sesungguhnya sembahyang yang berat bagi golongan munafik ialah sembahyang subuh dan juga sembahyang isya. Berat. Semua tempat kita boleh tengok ada perbezaan. Bila masuk waktu zuhur, orang hijau. Bila masuk waktu asar, orang balik hijau, tak ramai juga, tengah balik hijau. Bila masuk waktu maghrib, ramai orang, ramai. Tapi bila masuk waktu isyak, kurang, berkurangan. Bila masuk waktu subuh, lagi kurang. Itu orang munafik zaman Nabi yang munafiknya secara aqdi, munafik akidah. Kita pula waktu lah ni, kalau Nabi kata munafik waktu zaman Nabi ialah berat semaya subuh dengan semaya isyak. Maya mana ni? Masjid berjemaah. Maya masjid berjemaah. Tempat kita sekarang ni ada yang tak semaya berjemaah 5 waktu. Bukan sekadar subuh dengan isyak, tapi 5 waktu tak pernah berjemaah. Dia hanya akan mari semaya Jumaat kare. Ramai tak? Ramai Jumaat kare. Ramai. Jadi kalau 5 waktu ni teruk lagi pada 2 waktu. Teruk lagi daripada 2 waktu. Wallahu alam, kita hanya bersangka baik mereka bersolat di tempat lain. Kita jemaah ni kena sangka baik. Orang tak semaya jemaah sini ni, dia semaya jemaah lain. Paling-paling dia semaya di Masjid At-Taqwa. Mana Masjid At-Taqwa? Dalam bilik, dalam rumah. Sambungan daripada ayat itu, Allah Ta'ala sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wama unzila ilayna wama unzila ilayna wama unzila min qabl wa anna aktharakum fasiqun. Qul hal unabbi'ukum bisharrin min dhalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut ulaika sharrum makanan
wa syarrum makanan wa adallu an sawa'is sabil. Maksudnya, katakanlah kul ya, katakanlah wahai Muhammad kepada ahli kitab, wahai ahli kitab, hal tanqimuna minna, adakah kamu membenci dan memarahi kami, dengki kepada kami, sakit hati kepada kami, hanya kerana kami beriman kepada Allah Ta'ala, wa ma unzila ilaina, dan kami beriman juga kepada apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila min qabl, dan kami beriman juga kepada apa yang diturunkan sebelum daripada kami, iaitu daripada kitab-kitab dan juga suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Wa anna aktsarakum fasiqun, dan sungguhnya ramainya di kalangan kamu itu adalah golongan yang fasik. Kul hal unabbiukum, katakanlah, adakah hendak aku nyatakan kepada kamu, beritakan kepada kamu, bisyarrin min zalik, dengan perkara yang lebih buruk lagi daripada itu, yang lebih buruk daripada itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni balasan Allah Subhanahu wa taala lebih buruk daripada itu. Man la'anahu Allah, siapakah golongan yang telah pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurkai oleh Allah ke atas mereka, dan Allah telah menyumpah mereka, telah menjadikan mereka itu kera dan juga babi. Kera-kera dan babi-babi. Al-khanazir, babi-babi, banyak, jamuk. Al-qiradah, kera-kera. Wa abadat taghut, dan golongan penyembah kepada taghut, iaitu menyembah syaitan. Mereka itu adalah seburuk-buruk dan mereka itu adalah seburuk-buruk, disediakan tempat duduk bagi mereka, dan mereka itu golongan yang paling sesat. Daripada Ibnu Abbas meriwayatkan bahawasanya telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam golongan Yahudi, wa qalu, mereka berkata, wa sa'alu, dan mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amman yu'minu bihi, tentang apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam imani. Nabi ni beriman dengan siapa? Nabi beriman dengan apa sebenarnya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata kepada mereka, u'minu billah, aku beriman kepada Allah. U'minu billah wa ma unzila ilaina, dan daripada apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan daripada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan juga kepada Nabi Ismail, wa Ishaq, pada Nabi Ishaq, wa Ya'qub, dan juga Ya'qub, wal asbat, dan golongan asbat, wa ma utiya, dan daripada apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa, wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim, dan apa yang telah diberikan kepada nabi-nabi daripada Tuhannya, la nufarriqu baina ahadin minhum, dan tidaklah kami membeza-bezakan di antara mereka itu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami beriman secara keseluruhannya. Falamma zakara Isa, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Nabi Isa, jahadu, lalu golongan Yahudi itu menghina dan mengejek dengan kenabian Nabi Isa alaihi salam. Wa qalu, dan mereka berkata, la nu'minu bi Isa wa la nu'minu
biman amana bih, kami tak beriman dengan Nabi Isa, dengan Isa, dan kami tak beriman kepada orang yang beriman kepada Isa. Fa anzalallahu al-ayah, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Masih lagi berkisah dengan orang Yahudi, perangai orang-orang Yahudi, dan juga ada termasuk dalam itu juga golongan munafik. Orang Yahudi ni dia memang tak beriman kepada Nabi Isa. Bahkan dialah golongan yang nak bunuh Nabi Isa. Dialah antara yang nak bunuh Nabi Isa ni. Nabi Isa ni waktu kecil diburu oleh Raja Rum. Dengan mak dia diburu oleh Raja Rum. Kemudian bila dia besar, nak sampaikan dakwah, orang-orang Yahudi pula lah, Bani Israel pula lah yang nak bunuh Nabi Isa. Sehinggalah Allah Ta'ala angkat Nabi Isa. Dan mereka tak beriman kerana mereka menuduh Nabi Isa AS ialah anak luar nikah, anak tidak sah tarah lah. Mereka tuduh, orang Yahudi tuduh Nabi Isa ni kerana mak kepada Nabi Isa, Maryam ni telah membawa anak ketika mana hilang. Kisah dia bermula zaman Nabi Zakaria. Zaman Nabi Zakaria ni juga Bani Israel tak beriman dengan dia. Bani Israel ni golongan Yahudi lain tak beriman dengan dia. Adik-beradik Nabi Zakaria sendiri, anak beranak Nabi Zakaria sendiri yang tak beriman dengan Nabi Zakaria. Nama-nama orang-orang Yahudi ni bermula daripada zaman Nabi Ya'qub. Anak-anak Nabi Ya'qub ni, nama-nama 12 orang ni antaranya Binyamin. Binyamin dan Yusuf semak sepok, semak satu ibu dan satu ayah, ibu lain. Dan hak lain tu mak lain pula, 2-3 orang mak. Adik-beradik dia antara namanya Yahuza. Lagi nama dia Nathan. Ada nama Yahuza tu lah, panggil Yahu tu. Lepas tu banyak lagi pecahan-pecahan yang menjadikan keturunan Nabi Ya'qub. Zaman Nabi Musa tu ada 12 keturunan. Zaman Nabi Musa, Bani Israel ni pecah pada 12 keturunan. Sebab tu Allah Ta'ala suruh pukul. Idrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Bila mana mereka minta dengan Nabi Musa nak air, lalu Allah suruh Nabi Musa katak batu dengan tukar dia. Daripada batu tu keluar 12 mata air. Maka setiap kabilah daripada umat Nabi Musa ni minum salah satu, pergi duduk di tempat satu-satu mata air. Kesai mata air tu lah ni tinggal ada berapa lagi. Hak ada. Dan hak ada air lagi pun boleh jadi sa atau dua je. Dia gali. Bukan gali, orang panggil masa makin lama dia macam benda lama, kita kena gali semula bawah tak. Dia gali. Jadi benda tu bila dikekalkan dia jadi semacam telaga. Asalnya dia tu mata air yang pecah, dia keluar daripada batu. Dan Bani Israel ni daripada zaman Nabi Musa. Selepas Nabi Musa, dia tak beriman kepada Nabi Isa. Dia tolak Nabi Isa. Dan selepas daripada Nabi Musa ni ada lagi Nabi Yusha, banyak lagi Nabi-Nabi. Tapi dia menolak Nabi Isa. Dia tolak Nabi Isa kerana dituduh Nabi Isa sebagai anak luar nikah. Bukan anak yang sah taraf. Bila mak dia mari daripada tempat yang mak dia lari dalam surah Maryam, Allah Ta'ala cerita tentang cerita pada Maryam tadi. Cerita Maryam bila mana dia balik pergi ke Baitul Maqdis,
Semula puak-puak Yahudi berkumpul ramai-ramai. Tak. Lalu dia kata, ya ibnata Imran, wahai anak Imran, anak perempuan Imran. Tak, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai anak Imran, tidaklah ayahmu ni seorang yang jahat, dan bukanlah pula ibumu ni seorang yang baghiyah, seorang pelacur. Dia kata gitu. Dia tuduh kepada Maryam. Lalu ketika mana Maryam, Allah Taala bagi ilham kepada dia, jangan kecek. Jangan kecek bila balik bawa anak tu, jangan kecek. Lalu Maryam mengisyaratkan kepada anak dia, fa asyarat ilaih, dia mengisyaratkan kepada anak dia atas dukung tu. Lalu orang Yahudi kata ke dia, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Dia kata, kami nak kecek lagu mana budak atas dukung, duduk atas dukung lagi, tak erti nak kecek lagi. Lalu Allah Ta'ala tunjukkan mukjizat dia. Allah Ta'ala bui Nabi Isa boleh kecek. Qala, dia berkata apa dia? Inni abdullah, sesungguhnya aku ni hamba Allah. Hamba Allah Ta'ala. Kemudian dinyatakan aku disuruh, diberikan kitab kepada aku disuruh supaya berbuat baik pada mak dan ayah. Kemudian wassalamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ayat ni membuktikan kepada orang-orang Kristian sekarang ni bahawasanya Nabi Isa itu tidak mati. Wassalamun alayya yawma wulidtu, selamat sejahtera pada hari aku dilahirkan. Wa yawma amutu, dan hari aku akan dimatikan. Kita ayat wa yawma mitu atau wa yawma yamut. Tak, wa yawma amut, hari aku akan dimatikan. Wa yawma ub'atsu hayya, dan hari yang aku akan dibangkitkan semula hidup. Orang Yahudi, orang Kristian guna ayat ni, dia kata telah dimatikan dan dihidupkan semula. Wahai ahli kitab, adakah kamu marah kepada kami? Nabi Allah Ta'ala suruh Nabi kata kepada ahli kitab, adakah kamu marah kepada kami hanya kerana kami beriman kepada Allah? Sedangkan dia ni dipanggil dengan ahli kitab. Bukanlah Yahudi itu semua ahli kitab, tapi kata ini adalah kataan sindiran, perkataan sindiran kepada golongan Yahudi, kerana mereka adalah golongan yang pernah diberikan kitab kepada mereka, iaitu pada zaman Nabi Musa. Dan mereka ni sahur dengan agama mereka, dan mereka sahur dengan kitab yang mereka ada sebelum daripada kebangkitan Nabi. Sebelum kebangkitan Nabi SAW, mereka duk sahur, kita ada kitab. Lalu Allah Ta'ala sindir dengan ayat, ya ahlal kitab, hei ahli kitab. Nanti sahur, dia ni keturunan Tok Lebar, dia ni keturunan orang-orang warak, tok guru, tapi anak cucu cicit dah. Tapi orang panggil, hei anak tok guru, orang sindir. Dia ni keturunan mana tak tahu dah. Tapi kalau orang nak sini, bakar tok guru, bakar tok Lebar. Sebab apa? Sebab kerana perangai dia tu tak serupa dengan perangai tok Lebar. Jadi orang Yahudi yang dipanggil oleh Allah Ta'ala ahlul kitab ini, perangai dia tak serupa dengan ahli kitab yang diberikan kitab pada zaman Nabi Musa. Hal tankimuna minna, kata wahai Muhammad pada mereka, adakah kamu marah kepada kami hanya kerana kami beriman pada Allah dan kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami, dan kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub.
dan juga apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa dan kepada nabi-nabi sebelum daripada kami. Sebelum daripada itu, daripada Allah Ta'ala, dan kami tidak pernah membezakan di antara mereka. Kami tidak memisah-misahkan di antara mereka. Tidak kata kami beriman separuh ni nabi ni kami beriman, nabi ni kami tak beriman, seperti mana orang-orang Yahudi yang hanya beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Musa dan nabi-nabi sebelum daripada itu. Walaupun mereka beriman, mengaku beriman kepada Nabi Musa dan nabi-nabi sebelum daripada itu, tetapi mereka telah mendustakan nabi-nabi. Cerita dianya orang Yahudi ni, dia banyak telah memesongkan cerita ataupun sirah nabi-nabi dengan cerita yang mengikut kehendak mereka. Dia cerita tentang Nabi Nuh lagu mana, dia cerita tentang Nabi Yaqub lagu mana. Semua tu cerita dia mendustakan dan menghina nabi-nabi. Dia cerita Nabi Nuh ni tak ada anak. Nabi Nuh tak ada anak, tak ada keturunan. Lalu dia hanya ada 2 orang anak perempuan. Nabi Nuh, bini dia tak naik kapal. Dan anak lelaki dia pun tergelar juga. Dikatakan ada anak perempuan. Anak perempuan dia nak bagi keturunan kepada Nabi Nuh, nak bagi zuriat kepada Nabi Nuh. Lalu diberikan kepada Nabi Nuh minum arak. Ini cerita dalam kitab Bible. Dia berikan kepada Nabi Nuh minum arak. Bila Nabi Nuh mabuk, lalu dia berzina dengan anak dia sendiri. Ini cerita yang jahat pada nabi-nabi. Banyak lagi lah. Dan kami orang Islam, kita orang Islam tidak membezakan atau memisahkan di antara nabi-nabi. Tak ada. Kita semua kena beriman belaka. Nabi yang wajib kita tahu hanyalah Nabi dan Rasul yang wajib kita tahu hanyalah 25 orang. Sedangkan Nabi ni jumlah dia ribu Nabi jumlahnya. Yang kita tahu ada sebahagiannya, yang kita tak tahu kalau kita cari dah buku-buku yang cerita tentang Nabi-Nabi, jumlah Nabi, nama Nabi-Nabi. Orang duk bubuh nama anak Daniel, bubuh nama anak Danish. Itu semua tu nama Nabi-Nabi. Dan ada makam Nabi Daniel ni duduk di Iskandariyah, di Mesir, Iskandariyah. Ada kubur dia sana. Sebab tu zaman Rum. Dan kami seluruhnya sekali kami beriman kepadanya. Kami beriman, dan mereka ni sakit hati, dengki. Dan memang Yahudi ni sejak daripada zaman Nabi Isa pun lagi, mereka ni tak puas hati, dengki dengan orang beriman. Bila mana dia tengok bila Nabi Musa selamatkan orang-orang Israel, Bani Israel daripada Firaun, sebahagiannya tidak menganggap Nabi Musa ni sebagai nabi, bahkan mereka menganggap Nabi Musa ni sebagai raja, tukaran kepada Firaun. Yang mereka duduk sebelum ni duduk patuh pada raja Firaun. Lalu bila dia diselamatkan oleh Nabi Musa, mereka menganggap Musa itu sebagai raja mereka, sebahagiannya. Dan mereka ni nak kepada Tuhan seperti mana mereka nak kepada Tuhan yang disembah oleh golongan yang sembah berhala. Bila dia lalu daripada satu kaum, dia tengok orang duk sembah berhala. Dan dia minta dengan Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Hei Musa, tolonglah, buat mari Tuhan kau kami ni, supaya mana mereka tu ada Tuhan duk sembah tu. Bila Nabi Musa pergi bermunajat, lalu Samiri ni ambil kumpul barang tembaga ni untuk dia ni cair jadi ukiran. Ada kata dia ni dengan kerja dia bersama dengan sihir. Ada kata dia ni dibuat
patung tadi, patung lembu tadi hasil daripada kerjasama dengan syaitan. Tak, tu ada riwayat dia. Dan mereka suruh sembah lembu tadi. Dan mereka ni penyembah kepada sembah berhala dan sembah lembu. Dan Allah Ta'ala telah murka kepada mereka ni. Allah Ta'ala kata ke dia, man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi. Mereka ni ialah mereka yang dilaknat oleh Allah Ta'ala ketika zaman Nabi Musa lagi, dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada zaman Nabi Musa lagi. Dan mereka telah pun disumpah menjadi kera dan juga babi ketika mana mereka melanggar perintah Allah dengan sikap sombong dan dengki mereka terhadap orang-orang yang beriman. Yang beriman tak pergi, bila dilarang untuk pergi pada hari Sabtu jangan buat kerja. Tak, jangan kerja, itu syariat zaman Nabi Musa. Hari Sabtu mesti beribadat, buat amal ibadat, jangan pergi kerja. Tetapi sebahagiannya dengki dan sakit hati, mereka langgar perintah tersebut, lalu Allah Ta'ala tukar mereka ni jadi kera dan juga babi. Dan sebahagian daripada mereka penyembah kepada taghut, ada kata penyembah kepada syaitan. Dan siapalah sekarang ni Yahudi dan juga golongan munafik bersikap dengki kepada orang beriman. Memang dia sakit hati dengan orang beriman. Kalau boleh dia nak supaya orang Islam ni hanya jadi orang Islam saja, tak payah jadi orang beriman. Beriman ni hak biasa-biasa. Jangan jadi tok lebar, jangan jadi. Kawai bukan orang alim, kawai orang biasa-biasa. Dia nak gitu, suruh kata gitu. Jangan jadi kawai bukan jadi orang warak, kawai bukan orang warak. Bila royak gitu tu maknanya kita tak nak jadi gitu. Beza dengan sifat lembah apa ni, rendah diri lain pula. Tapi bila dia nak supaya orang Islam ni ada ni, dia hanya tinggal nama je. Tinggal nama, bubuhlah gapo ni eling ke. Tinggal nama saja, tapi benci dan bersikap dendam terhadap agama. Sebab tu dia boleh pergi samai undang-undang syariah. Benda ni benda besar. Samai undang-undang syariah di mahkamah sivil. Bila samai undang-undang syariah di mahkamah sivil, kalaulah pendakwaan tadi, hujah dia tu diterima oleh hakim, yang menyebabkan undang-undang syariah yang telah digubal oleh setiap negeri ni, negeri ada kuasa untuk menggubal undang-undang bawah enakmen syariah. Kalau nak buat undang-undang negara tak boleh, buat undang-undang negeri. Apa dia? Syariah, kait dengan hukum syariah. Padahal semua kesalahan orang Islam ni di bawah undang-undang syariah. Tak ada kesalahan orang Islam ni di bawah undang-undang sivil. Sivil itu apa? Maksudnya perkataan sivil ni undang-undang yang dibuat oleh kafir. Biar faham gitu, biar jelas kita kata dalam hati kita kena faham, undang-undang sivil itu ialah undang-undang kafir. Undang-undang syariah tu hak Islamnya. Maka setiap orang Islam yang bersalah dihukum, diadili di bawah mahkamah syariah. Tapi orang-orang munafik bila dia bersalah dan didakwa di mahkamah syariah, mereka lebih suka untuk dibicarakan di mahkamah sivil. Sebab tu Iki Putra ni bila kes liwat dia kena di mahkamah syariah, dia tak puas hati dia pergi sama di mahkamah sivil. Ni Ili ni pula tak ada sebarang kesalahan didakwa di mahkamah syariah, tapi oleh kerana dia sifat dia apa? Dengki dan sakit hati terhadap orang beriman, lalu dia pergi saman. Supaya undang-undang syariah ni terbatal dan tak perlu pun dilaksanakan, hanya kerana dia kata negeri tidak ada kuasa untuk melaksanakan undang-undang syariah. Memang setiap negeri walaupun dia ada undang-undang syariah yang telah digariskan, yang telah digubal setiap negeri. Kalau Kelantan ni ada 21 undang-undang syariah yang diperkenankan oleh Tuanku Sultan.
sekalipun tak dapat dilaksanakan kerana dia bercanggah dengan enakmen perlembagaan negara, perlembagaan. Tak boleh nak buat, ada saja je lah. Jadi betul lah kalau nak sini kata nak ke Islam, tak buat juga, tak buat-buat pun lama dah. Tak buat-buat, tak boleh nak buat. Perlu ada pindaan di peringkat perlembagaan. Maka Sultan Selangor dah bersuara, dah bertitah, tak perlu ada pindaan pada perlembagaan kerana telah menggunakan kalimah Allah dan banyak lagi perkara lain dengan sewenang-wenangnya. Tu ada dah tu. Nah. Jadi dengki terhadap Islam ni lagu tu. Bila sakit hati kepada Islam dan nak pada Islam ni biar boleh Islam ni turut nafsu. Islam ni ikut hak nafsu nak. Kalau Islam tu mengekang nafsu, dia tak sah. Dan memanglah orang Yahudi dan Nasrani pun suka lagu tu juga. Dia suka lagu tu juga. Nak jadi nak hidup cara Islam tak apa, asalkan akidah kamu tidak lagi kepada Islam. Dia buat dulu, dia buat apa ni dalam missionary dia ni panggil berebut dah siapa Natrah ni buat klik di negara dia lah, sebab nak suruh murtad semula. Nak suruh murtad semula. Sekarang ni yang masuk Islam dah, hak masuk Islam dah tu, kalau nak murtadkan semula dia tak perlu buat gitu dah. Hanya dia rosakkan akidah. Rosakkan akidah. Tak apa kalau mu nak masuk Islam pun masuklah, tapi akidahmu ni biarlah akidah yang tak betul. Sebab tu dia boleh duduk dengan Ni Ilim nikah dengan seorang yang bukan orang yang baru masuk Islam. Dia boleh jadi makmum kepada Ni Ilim, jadi tu imam dia. Sebab Ni Ilim telah rosakkan akidah dia. Lepas tu orang Islam yang sedia ada, yang lahir saja jadi Islam tetapi tak mengaji agama, tak faham langsung agama, syariat tak tahu ke mana, akidah tak tahu ke mana, dia kata orang hak lagu ni lah dia nak rosakkan dengan mudah, dengan cara tak apa mu pakailah tudung, tapi imanmu sudah rosak, kami rosakkan. Kami rosakkan. Undang-undang syariah tak betul, undang-undang syariah tak adil, tak sesuai. Itu rosak, telah dirosakkan oleh musuh-musuh Islam. Bila mereka tanya tentang keimanan Nabi SAW royak, kami ni beriman belaka semua Nabi-Nabi, kami tak ada bezakan di antara mereka. Orang Yahudi dia kata kami tak beriman kepada Isa. Kami tak beriman kepada Isa, dan siapa beriman kepada Isa, kami tak beriman kepada dia. Sampailah sekarang Yahudi ni dia tetap tak percaya kepada kenabian Nabi Isa. Lalu dia rosakkan orang-orang Kristian yang sudah pun sesat, dirosakkan pula oleh Yahudi. Orang Kristian dia kena beriman dengan Nabi Musa, dan dia kena beriman pada dua kitab, iaitu Taurat dan juga Injil. Sampai sekarang ni kitab mereka ada New Testament dengan Old Testament. Kalau Old Testament tu kitab Taurat dan New Testament tu kitab Injil. Dia kena beriman dua-dua. Jadi mereka ni pula rosakkan oleh Yahudi, sebab akidah orang-orang Kristian ni percaya kepada kenabian kematian Nabi Isa ni sebagai penebus dosa. Dia percaya Nabi Isa ni mari ke dunia jadi Tuhan ni mari ke dunia berupa manusia yang dipanggil sebagai Isa, kemudian mari untuk disalib untuk tebus dosa keturunan anak Adam yang berdosa. Setiap kelahiran manusia ni lahir dalam keadaan dosa belaka. Sebab apa? Sebab ceritanya Nabi Adam ni lah. Cerita Nabi Adam ni langgar perintah Allah Ta'ala, dan keturunan Nabi Adam ni bila beranak dalam keadaan dosa. Jadi nak hapuskan dosa tadi, kena beriman, kena percaya bahawasanya Nabi Isa lah yang mari untuk menghapuskan dosa anak Adam. Kena percaya. Percaya lagu mana? Nabi Isa mati disalib. Orang Yahudi punah orang Kristian
Dia kata kena percaya lagu tu barulah tak ada dosa, barulah jadi orang yang tak dosa. Lepas tu dia rosakkan orang Kristian pula. Tak, orang Kristian mesti hormat orang Yahudi dan berterima kasih pada orang Yahudi kerana yang membunuh Nabi Isa itu adalah orang-orang Yahudi. Siapa sekarang ni Kristian kena akur dan patuh kepada Yahudi. Pelantik dia jadi Perdana Menteri, jadi Presiden di negara-negara Kristian ni lah dilantik dan disetujui oleh Yahudi. Bukan dia buat pilihan raya sama-sama dia kan, dia jadi Presiden. Dah, dia telah dilantik oleh Yahudi. Kalau mereka menang, mereka akan kakak supah dengan Yahudi. Dan dunia ni diatur oleh dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, akhirnya Allah Taala nyatakan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala nya adalah pada golongan mereka, kerana mereka ni adalah golongan yang telah dilaknat oleh Allah Taala suatu ketika dulu, dan mereka telah disumpah menjadi kera dan juga babi, dan mereka ni penyembah kepada Tawud. Sampai sekarang ni pun penyembahan tadi telah jadi apa ni orang panggil satu ritual orang Yahudi yang kita panggil pecah dia kepada Freemasonry. Freemason, dari Freemason ni ada penyembah kepada syaitan. Orang duk tengok cerita, kita tengok budak-budak tengok cerita ni, filem-filem yang dibuat antara filem-filem tadi, tengok simbol-simbol yang ada pada simbol-simbol Freemasonry. Banyak simbol dia ni, banyak simbol Freemasonry ni. Nak gambar kambing tanduk dua tu, orang panggil gapo dulu, tak ingat lah. Pernah tersebar dan orang duk guna simbol tu, budak-budak guna. Dia panggil, kalau daripada pang tu dia ada. Golongan pang ni antara benda yang ada pada dia. Dan Freemasonry ni dia banyak pecah-pecah dia, antaranya lah penyembah kepada syaitan, dan memang diamalkan lagi ada di negara-negara Eropah, dan kita tak tahu benda tu masuk ke tak lagi dalam negara kita, wallahu a'lam. Untuk sekadar itulah untuk pagi ni yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dalam tu pada dia sendiri. Aqulu qawli astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.